Orang Malaysia tersebut sangat kagum guys dengan negara Indonesia. Semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Sabas Indonesia. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa mendoa untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk dan menonton dan klik video Nora ini. Thank you so much Nora ucapkan. Okay guys, dan untuk kali ini Nora nak melihat dan menonton video ini bersama dengan kalian semua, di mana video ini sendiri diterangkan oleh orang Malaysia, di mana dia menyebut ada 5 perkara yang orang Malaysia kagum dengan Indonesia. Okey, jadi tanpa kita lengah-lengahkan masa lagi guys, jom guys kita menonton video ini sama-sama dengan Nora dan kita semak video ini. So let's go. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Okay. Tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe channel saya, like dan juga share. Okey. 5 guys 5 perkara yang orang Malaysia ni kagum dengan Indonesia. Rakyat yang apa tadi? Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Betul. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Ya, betul. Yang kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Ya, betul guys. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehingga kan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka, kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Betul. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka, walhal bercakap bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Okey, seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk
menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Sangat tegas, Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal laut, kapal tentera laut Cina tersebut. Namun di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Sabas Indonesia. Okey, rajin guys, nombor 3. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Betul. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Ramai ilmuwan. Okey. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Guntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya, namun kebanyakan pendapatnya diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di Indonesia. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Betul. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan
bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana? Daripada suku mana? Daripada ras mana? Daripada bangsa mana? Itu berbeza dengan kita di Malaysia. Di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Okey. Maksud dia di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share dan juga like channel saya. InsyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak info-info yang menarik mengenai sejarah negara Malaysia, Indonesia dan juga sejarah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, so itu dia video yang kita lihat tadi. Okey, di sini orang Malaysia tersebut sangat kagum guys dengan negara Indonesia. Wow, memang terbaik sekali apa yang disampaikan tadi. Memang Nora sangat setuju ya. Memang betul apa yang disampaikan, memang tak boleh dinafikan, sangat betul ya. Jadi memang bagi Nora, Malaysia perlu orang kata tu lebih banyak lagi orang kata dalam menguatkan budaya Malaysia sendiri, dalam di kalangan rakyat Malaysia, dan orang kata tu mendidik orang kata sifat patriotik dalam setiap semangat ataupun jiwa rakyat Malaysia. Banyaklah yang disebutkan tadi, warga Indonesia sangat-sangat rajin. Jadi itu sebenarnya memang betul apa yang disampaikan. 5 perkara yang orang Malaysia tersebut itu kagum dengan Indonesia memang sangat betul, dan Nora amat setuju sekali apa yang disampaikan. Okey, jadi guys, terima kasih semua kerana anda telah pun menonton video Nora ini sehingga habis. Thank you so much. Dan jangan lupa seperti biasa untuk support channel Nora ini, like video ini dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. Okey, so guys, stay tune untuk next video reaction Nora yang akan datang. So assalamualaikum semua, bye bye.